Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini paling lucu, paling lucu. Selepas dua orang ahli parlimen Perikatan Nasional daripada Parti Bersatu menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim dengan lantang dan berani. Saya rasa mereka dah marah dah. Pemimpin Perikatan Nasional muncul pula tiba-tiba memberi lagi alasan kononnya mengapa dua ahli parlimen itu menyokong Anwar Ibrahim. Kalau sebelum ini Perikatan Nasional menyatakan bahwa pemimpin mereka yaitu Iskandar Zulkarnain yaitu ahli parlimen Kuala Kangsar, Perikatan Nasional mendakwa, dituduh pula SPRM bertanggung jawab dengan cara mengintimidasi, mengugut ahli parlimen Kuala Kangsar tersebut. Tapi ramai netizen mengatakan bahwa mereka kata sudah-sudahlah mencari kambing hitam, sudah-sudahlah menyalahkan orang lain, kata netizen. Mereka kata sampai bila nak menyalahkan orang lain, tak pula melihat masalah yang berlaku dalam parti sendiri, masalah dalaman yang berlaku dalam parti sendiri, kelemahan diri sendiri, kelemahan kepimpinan sendiri, kata mereka. Balik-balik asyik-asyik nak salahkan orang, padahal sendirilah yang salah, kata mereka. Ini pengakuan daripada wakil ataupun pemimpin pembangkang. Mereka kata, ada orang nak jumpa kami, minta sokong Anwar, kata dua wakil Perikatan Nasional. Dua ahli parlimen pembangkang hari ini mendakwa telah dihubungi pihak tertentu yang tidak dapat disahkan kesahihan identitinya oleh Malaysia kini. Mereka meminta mereka berpaling tada untuk menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Yang kita hairan, kenapa mereka tak nyatakan identiti ini? Balik-balik cakap nama orang, cakap ini orang, tapi ya kita zaman moden ni, kita nak percaya susah kalau tanpa bukti yang kukuh. Ahli Parlimen Kubang Pasu, Ku Abdul Rahman Ku Ismail, dan ahli Parlimen Besut, C. Muhammad Zulkifli Jusoh membuat dakwaan tersebut pada sidang media yang disertai pemimpin Perikatan Nasional hari ini. Ini susulan dakwaan Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan semalam bahwa ahli Parlimen Perikatan Nasional diberi tawaran menarik sebagai habuan berpaling tada, termasuklah pelawaan mengetuai syarikat berkaitan kerajaan GLC. Ku Abdul Rahman berkata, dirinya telah dihubungi seseorang menerusi pesanan aplikasi WhatsApp yang menawarkan untuk membuat projek pembinaan hotel di kawasannya. Saya dapat mesej daripada seseorang. Rupanya dia sudah teliti latar belakang kita dan kaji kawasan saya. Dia cadang nak buka hotel butik di kawasan saya di belakang Darul Aman Golf Club. Email dari Datuk Rizal Adham. Saya terus blok dia. Katanya tanpa menjelaskan mengenai habuan yang didakwa, ditawarkan untuk menukar sokongan. Ahli Parlimen Besut, C. Muhammad Zulkifli Jusoh pula mendakwa, dia turut dihubungi seorang individu yang mendakwa, memiliki gelaran Datuk. C. Muhammad berkata dia mendapat satu email bahwa individu berkenan bercadang untuk membina hotel 40 bilik di Parlimen Besut. Yang ini paling best. Kalau benar mereka dihubungi, kita tunggulah email tersebut. Email ni tak boleh tipu. Siapapun boleh akses, termasuklah pihak polis. Itu yang bestnya email. Silap-silap sikit, nanti makan diri. Yang satu WhatsApp. WhatsApp ni senang sikit nak diurus, boleh delete dan cepat delete. Tapi kalau email, itu lebih sukar untuk disembunyikan. Kata beliau, saya baru terima satu email mengenai cadangan pembangunan hotel 40 bilik dilengkapi kolam renang dan pasaraya runcit di Parlimen Besut, katanya. Selanjutnya, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mendakwa, kaedah yang disebut dua ahli Parlimen Perikatan Nasional hari ini merupakan modus operandi yang digunakan pihak yang tidak dinamakannya dalam usaha menarik ahli Parlimen Perikatan Nasional berpaling tada. Namun demikian, sebagai penganalisis politik bebas dan peminat politik di Malaysia, kita semua menanti kebenaran bukti dan juga nama atau pihak yang dinamakan itu. Janganlah cakap sembarang tanpa ada bukti atau nama yang mahu disebut.
Jadi sukarlah kita mau percaya benda-benda begitulah kan. Bukan hanya dua orang ini, ahli parlimen Kubang Pasu dan Besut saja. Saya kata ramai lagi, kata beliau. Mula-mula dia kata nak jumpa. Ada sesetengah tu rasa macam, wah baguslah kalau nak bawa hotel di kawasan parlimennya. Kemudian jumpa. Bila berjumpa bukan cerita pasal rancangan hotel. Pihak yang temui wakil PN berkata, cukuplah yang berhormat. Rakyat susah, bajet dah tak ada. Rakyat ni gini-gini. Dia minta jadi sokonglah Anwar Ibrahim, sokonglah Perdana Menteri ke-10. Itu berdakwaan Hamzah Zainuddin. Dalam perkembangan lain, Ketua WIP Perikatan Nasional Taqiyuddin Hasan pada sidang akbar sama turut menegaskan pihaknya tidak akan meneruskan rundingan dengan wakil kerajaan mengenai peruntukan sama rata wakil rakyat pembangkang. Menurut Taqiyuddin, ini selepas rundingan diketuai Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof meminta pembangkang menulis surat kepada kerajaan menyatakan jaminan tertentu. Bagaimanapun ahli parlimen Kota Baru itu tidak menjelaskan jaminan atau aku janji diminta oleh pemerintah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, siapa sangka Tun Mahathir Mohamad tiba-tiba pula menyokong PAS. Lebih daripada itu, kita tahu berpuluh-puluh tahun Mahathir memusuhi PAS. Berpuluh-puluh tahun Mahathir menceritakan naratif, pelbagai naratif berkaitan dengan PAS. Tapi itulah politik. Akhir-akhirnya tiba-tiba pula berubah. Daripada yang mustahil menjadi tak mustahil. Daripada membenci kini menjadi kawan. Daripada dikafirkan kini menjadi sama-sama pula bersahabat. Itulah yang berlaku dalam politik Malaysia. Bila menyebut saja Tun Mahathir, itu bukti yang mustahil boleh jadi tak mustahil. Jadi, petang ini kita nak cerita siapa agak-agak orang yang tiba-tiba menyokong Anwar Ibrahim selepas ini. Ada orang yang membisikkan di telinga saya petang tadi. Mereka kata, mungkinkah Azmin Ali akan kembali semula bersama dengan PKR? Mereka kata, adakah Azmin Ali sudah dapat menghidu masalah dalaman dalam Parti Bersatu dan akan mendorong beliau untuk kembali semula kepada Parti Pakatan Harapan, PKR. Selain daripada itu, kita pun tahu bahawa Azmin Ali telah pun kalah di Parlimen Gombak. Mungkinkah ada keinginan untuk Azmin Ali memohon maaf dan mahu menjadi ahli parlimen semula? Kerana kita tahu Azmin Ali sebenarnya amat berpotensi untuk memegang apa-apa jawatan besar dalam kerajaan. Memandangkan hari ini kita sudah mendengar bahawa Perikatan Nasional telah memuktamadkan untuk memberhentikan rundingan peruntukan parlimen. Adakah ini akan memberikan kesan kepada Azmin Ali? Ada bisikan di telinga saya, kata mereka Azmin Ali mungkin akan berpaling tadah menyokong Anwar Ibrahim semula. Orang kata mustahil lah, tapi aku dah kata awal tadi, tiada yang mustahil dalam politik Malaysia. Jangankan Azmin, Azmin itu kes kecil. Mahathir Mohamad, Tun Mahathir Mohamad yang kesnya sangat besar seteru dengan PAS pun boleh berkawan, bahkan dilantik lagi sebagai penasihat. Apakan pula sekadar Azmin Ali yang hanya lompat parti daripada Pakatan Harapan kepada Parti Bersatu. Tidak terlampau banyak Azmin Ali memburuk-burukkan Pakatan Harapan berbanding Tun Mahathir yang selama ini memusuhi PAS. Namun lebih daripada itu, paling mengejutkan kita ialah Sanggupkah Mahathir melakukan perkara ini pula? Sanggup ke Rusila jumpa Hadi? Apakah ini bermakna Tun Mahathir akan jadi calon PAS pada PRK Kemaman? Sebelum saya bacakan ulasan daripada Sabudin ini, mohon kiranya anda tinggalkan komen anda. Apakah Tun Mahathir boleh menang kalau bertanding di Parlimen Kemaman? Ataukah beliau akan kalah teruk lagi?
Selain daripada itu, kalau Tun Mahathir bertanding di sana dan menang pula di kawasan PRK Kemaman ini tentulah memberikan peluang baru kepada Mahathir untuk bersuara di parlimen dan mempunyai kapasiti di parlimen. Karena sekarang ini Mahathir tidak punya apa-apa kapasiti dalam politik Malaysia. Mau cakap pun kata orang, tiada yang akan layan. Jadi, cara paling mudah untuk Mahathir ialah menjadi calon dalam PAS yang boleh dilihat mungkin akan menang mudah. Menerusi laman sosialnya petang tadi, Presiden PAS Hadi Awang memaklumkan tentang kunjungan Tun Mahathir Mohamad ke kediamannya di Rusila, Terengganu. Dalam catatannya, Hadi berkata, beliau berbesar hati dengan kesudian bekas Perdana Menteri itu berkunjung ke terataknya di Rusila. Beliau turut mendoakan agar Tuhan mengerniakan kesehatan dan rahmat kepada Tun Mahathir. Tidak pasti apa urusan Tun Mahathir di Terengganu. Tetapi kedatangannya menziarahi Hadi di Rusila ada waktu ini mencetuskan kabar ia ada kaitan dengan PRK Kemaman tidak lama lagi. Sebelum ini adalah yang paling awal, yaitu pada 3 Oktober lalu mencadangkan agar PAS meletakkan Tun Mahathir sebagai calonnya di PRK Kemaman. Ia sebagai susulan, PAS telah melantik beliau sebagai penasihat ekonomi kepada 4 negeri takbirannya atau SG4. Artikel bertajuk PAS patut calonkan Tun Mahathir tanding di Kemaman boleh dibaca. Sejak itu, isu kemungkinan Tun Mahathir bertanding di Kemaman mula menjadi bualan ramai. Dengan pelbagai pihak turut menulis, malah beberapa pemimpin PAS tidak terkecuali memberi reaksi dengannya. Begitupun sejak isu berkenan timbul, Tun Mahathir tidak pernah langsung membuka mulutnya. Untuk berkata beliau berminat tidak pernah, nak kata berminat pun tak pernah pula. Tetapi dengan tiba-tiba beliau sanggup ke Rusila untuk mengunjungi Hadi, apakah Tun Mahathir sebenarnya sedang melobi bagi dirinya sendiri untuk jadi calon Kemaman? Jika bukan itu tujuannya, apa tujuan lain Tun Mahathir bertanding di rumah Hadi di Rusila? Memerhati gerak politik Tun Mahathir, beliau tidak mungkin saja-saja datang ke rumah Hadi di Rusila. Jika sekadar untuk bertanya kabar atau ingin berbual-bual sambil teringin nak makan kerupuk lekor Terengganu semata-mata, ia mesti ada hajat besar. Dulu juga Tun Mahathir pernah mengunjungi Anwar Ibrahim di mahkamah sebelum mereka akhirnya bekerja sama untuk menjatuhkan Najib Razak. Lagi pula selama ini dalam banyak pertemuan kedua-duanya, ia hampir semuanya diadakan di kediaman Tun Mahathir di Kajang. Apakah pertemuan di Rusila ini bakal mencatat sejarah buat PAS dengan bekas Perdana Menteri 2 kali itu akhirnya akan dipilih sebagai calon bagi PRK Kemaman? Dan lebih penting lagi ialah, adakah Mahathir akan masuk parti PAS pula? Itu yang paling menarik sekali. Beberapa komen daripada netizen berkaitan isu ini, nak jadi calon boleh tapi kena jadi ahli PAS. Sanggupkah Mahathir? Kata seorang pengomen di sini. Tun dah terlalu tua, kata seorang lagi. Elok terus bersara daripada melibatkan diri dalam politik. Apakah PAS terdesak sangat sekarang? Bersatu bergolak sekarang. Kes mahkamah banyak. Pada Tuan Guru, dah lupakah cemuhan Dr. Mahathir terhadap PAS dulu-dulu? Melayu mudah lupa, kata Dr. Mahathir. Jadi betullah, kata Dr. Mahathir. Seorang lagi mengatakan bahawa wawasan 2020 yang dijayakan dengan memecat diri sendiri sebagai Perdana Menteri ke-7 kekal jadi sejarah Malaysia Madani, kata beliau. Banyak lagi beberapa komen yang amat menarik perhatian kita. Ada yang cuba mengaitkan dengan hutang PAS pula. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.